Okey, ini khusus untuk Ustaz Wanji ya. Sebab ada kepimpinan amanah dari Bukit Bintang yang mencadangkan dua nama sebagai alternatif ketua pembangkang, yaitu Tun Mahathir dan Syafiee Apdal. Saudara Wanji sendiri dalam tulisan di media sosial ada mengkritik sinis cadangan ini. Pada pandangan saudara, apakah dua nama yang dicadangkan ini tidak wajar dipertimbangkan langsung untuk menjadi ketua pembangkang? Jadi saya serahkan pada Ustaz. Persilakan. Ya, masih Zif dan Syukri dan Fahmi dan teman-teman semualah. Hasil daripada tulisan dalam Facebook itu menyebabkan saya dituduh sesat oleh sebilangan orang-orang amanah. Tak ada pasal-pasal. Rupa-rupanya amanah ni ada DNA PAS lagi rupa-rupa ya. Beza sikit, sesat. Ini masalah besar ni. Orang amanah ni dia kena faham yang diorang pun dulu bergaduh dengan PAS sebab mereka dituduh sesat dan kafir oleh PAS. Rupa-rupa mereka pun ada perangai yang lebih kurang. Jadi orang PAS dia kena muhasabah diri balik, orang amanah kena muhasabah diri balik. Kalau tak, mereka sebenarnya tak ada beza pun dengan PAS kalau itulah sikap yang mereka ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa kalau tentang Syafiee Apdal, tadi pun Syukri dah sebut dia sendiri pun gagal mendapat sokongan di bahagian Borneo. Bagaimana dia kita boleh letak nama dia sebagai calon? Itu yang pertama. Kalau nak pergi pada Tun, rasanya yang besar ni bukan pada Syafiee Apdal sangat ni. Rasa cadangan daripada Bukit Bintang itu, amanah Bukit Bintang itu lebih kepada Tun Dr. Mahathir. Ya tak tahulah kenapa tiba-tiba nak timbulkan nama Tun Dr. Mahathir sebagai calon semula untuk lead Pakatan Harapan gitu. Okey, saya ni sebenarnya pelik dengan cadangan itu Kenapa? Sebab yang pertama, apakah mereka ni terlalu buta sehingga tidak nampak Tun Dr. Mahathir ni masa Pakatan Harapan terbukti gagal. Tun Dr. Mahathir terbukti gagal semasa mentadbir 22 bulan dalam Pakatan Harapan. Bahkan tindakan, contoh kalau kita gagal, dia sendiri buat statement yang merosakkan imej Pakatan Harapan dengan mengatakan manifesto bukan kitab suci. Itu antara dia. Itu gagal tu. Kalau kau tak boleh buat, kau cakaplah tak boleh buat. Kita dah janji kita tak mampu, saya minta maaf sebagai Perdana Menteri, apa masalah? Oh, waktu pergi cakap manifesto bukan kitab suci. Ini sabotaj terhadap Pakatan Harapan yang kita bina. Maksudnya, Tun dari sudut tu gagal. Satu. Apa lagi? Dia buat statement, dia kata Melayu malas. Tun Dr. Mahathir buat statement tu Melayu malas. Dan hasil daripada statement itu melahirkan isu-isu yang melibatkan pada perkauman dalam kerajaan Pakatan Harapan pada masa itu dalam masa 22 bulan. Kita pun tahu. Kan? Itu siapa tu? Tun Dr. Mahathir yang cakap macam tu. Apa lagi? Dia bergagal untuk mengurus dalam hal-hal yang melibatkan isu Melayu sehingga kan beliau telah mengadakan satu pertemuan yang dikatakan sebagai sidang ekonomi Melayu tu, apa sebutan yang dipanggil tu kan, ada satu seminar besar dia pergi tu kan. Dan Alhamdulillah pada masa tu Anwar Ibrahim tak pergi pada masa tu, tapi dia pergi dan kita nampak tu macam mana pemimpin-pemimpin yang mengangkat isu perkauman itu ada dekat situ dan Tun ada dekat situ. Dan ucapan Tun itu pula sebenarnya nampak macam menyindir orang-orang Melayu pada masa tu, tapi dalam masa sama tu macam dia nak mengangkat pihak-pihak orang Cina juga. Maksudnya di situ dia gagal tahu dalam mengurus hal-hal yang melibatkan isu perkauman dalam masa 22 bulan. Apakah orang amanah terlalu buta sehingga benda macam ni tak nampak? Itu satu soalan. Nak mengurus isu perkauman tak mampu. Bahkan kita tahu memang style politik Tun daripada dulu lagi perkauman. Kita ingat balik masa tu kita budak-budak lagi kan, masa kita kecil-kecil lagi. Tun Dr. Mahathir ni style politik dia, kalau dia tak mampu nak lawan idea, dia akan timbulkan dua isu. Sama ada isu agama atau isu kaum. Dia nak lawan dengan PAS pada masa tu, dia bangkitkan isu agama. Dia nak lawan dengan DAP pada masa tu, dia bangkitkan isu kaum, isu Cina. Kan, macam-macam. Last sekali bila dia berkawan dengan DAP, dia jilat balik apa yang dia ludah dulu. Itu berlaku pada Tun. Jadi Tun ni, kalau saya ni ada satu kaedah yang saya cuba nak faham Tun. Tun ni dia akan berubah-ubah selama mana dia tak dapat apa yang dia nak. Apabila dia dah dapat, dia akan kembali pada asal dia. Dia nak jatuhkan Najib. Kan? Dia tak puas hati dengan Najib, dia nak jatuhkan Najib. Dia sanggup naik atas pentas Parti Keadilan. Dia sanggup duduk atas pentas keadilan, dia bercakap. Bahkan dia buat satu statement, saya minta maaf dengan Anwar Ibrahim pada masa tu kan. Sebab apa? Sebab dia nak jatuhkan Najib. Tapi bila dia dapat, dia akan kembali balik asal. Itu perangai Tun. Lepas tu bila dia merintah 22 bulan, orang kata berjaya. Berjaya kat mana? Gagal. Gagal. Kalau kita tengok cara pemerintahan Tun pada masa tu, Tun tu sendiri kan. Lepas tu dia sabotage
parti-parti yang tidak sebulu dengan dia, terutama PKR, Parti Keadilan. Antara yang terawal sabotaj terhadap Parti Keadilan ini adalah dia melantik Menteri Azmin Ali, Mak Lampir tu? Zuraidah, aku tak ingat nama. Zuraidah. Itu tu namanya bukan dihantar keadilan. Itu bukan dihantar oleh keadilan. Nama itu yang dihantar oleh keadilan orang lain. Dan ketika itu Azmin Ali Menteri Besar Selangor. Jadi macam mana nama lain dihantar, dia pergi ambil atas kuasa sebagai Perdana Menteri. Itu tak sabotah Parti Keadilan. Dan nasib baik keadilan ketika itu cukuplah baik. Sampai ahli kat bawah dia dah mengamuk dah bising ni apalah. Orang tekan ahli kat bawah tekan Ibrahim pada masa tu. Tapi Ibrahim kita tak apalah, kita nak jaga kestabilan kerajaan lah apalah. Baiknya orang tua tu cuba nak stabilkan kerajaan Pakatan Harapan pada masa tu. Yang jahat ni Tun. Jadi Tun ni sabotaj. Oh, amanah tahan memanglah sebab ramai orang dia jadi menteri. Nak makan makan jasa kan. Oh, kena tahan lah Tun. Satu perangai orang amanah ni satu problem juga, menteri-menteri dia orang. Nampak? Jadi Tun tu terbukti tak betul. Dia dah sabotaj kerana parti-parti dalam Pakatan Harapan itu sendiri. Apa lagi? Muhyiddin Yassin nak boleh letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Kita boleh tengok hari-hari mesyuarat antara parti dan parti ni. Sekejap, orang berita laporkan nampak kereta Taqiyuddin masuk dekat rumah Muhyiddin pada masa tu. Walhal semalam bawa pembedahan jantung. Nampak? Sebab tu kita ambil pula masuk. Nak boleh sekejap. Berapa kali mesyuarat? Tun, tak mesyuarat pun. Tak jawatan. Kan? Lepas tu kata Otto lah bagus. Bagus apa dia menjatuhkan kerajaan tu? Tu soalannya. Nampak? Oh, dia kata jahatnya Azmin pula. Syekh, kalaulah dia tak isytihar letak jawatan, takkan kot Azmin gunakan ruang itu sebagai peluang nak ambil kerajaan untuk bina kerajaan Perikatan Nasional. Yang kita dah sebut tadi, saya dah sebut tadi beberapa fakta-fakta tadi kan. Sebelum itu dah berlaku pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh yang terbina kerajaan Perikatan Nasional itu. Yang semua kita tahu gambar tersebar. Tu sendiri cakap pada masa tu, okey kita ni masalah orang amanah ke tu. Oh tak boleh lah gabung dengan UMNO. Tun sebelum jatuh Perikatan Pakatan Harapan, Tun sendiri kata kita nak buat kerajaan perpaduan, nak masuk UMNO sekali. Tak bising pula pada masa tu. Kenapa tak bising? Oh sebab Tun. Kalau Tun buat betul belaka. Tu masalah lah tu. Oh Anwar Ibrahim buat semua salah belaka. Pelik lah cara fikir tu dah salah dah. Maknanya ada bias. Kenapa Dr. Hantun pada saya simple je. Tun dah bagi banyak pada dia orang. Bagi menteri tu, bagi menteri ni pada dia orang. Oh, seronok lah dengan Tun. Anwar Ibrahim belum tentu lagi. Kalau Anwar Ibrahim jadi menteri, agak-agak orang ni boleh jadi menteri ke tak? Itu soalan juga. Saya berani cakap lah sebab ada orang yang bekas jadi menteri. Cakap kat saya sendiri. Tolong cakap kat Anwar Ibrahim. Biar aku jadi menteri. Apa benda kau? Aku tak nak sebut lah nama kat sini kan. Nak tahu kena bincang belakang lah. Itu berlaku kan. Jadi kalau orang nak kata Tun itu yang terbaik, problem dia apa yang baik Tun tu? Itu soalan dia. Bahkan kalau orang tanya balik sudut pandang Pakatan Harapan dari sudut pihak Anwar Ibrahim sendiri kata tak ada masalah Tun nak main bergabung dengan Pakatan Harapan, tak ada masalah. Yang tak nak ni Tun, yang tak nak tu Tun. Anwar Ibrahim kata nak masuk Pakatan Harapan boleh ikut cara Pakatan Harapan lah. Syarat, perundingan, buka wak kepala sendiri, sudah berbincang apa-apa itu dalam syarat. Itulah betul. Sebab Tun Sulaiman Mazuin ni dia buat Pakatan Harapan tu macam mak bapak dia punya. Tu masalah dia. Apa? Jadi orang pun nak angkat lah. Apa benda ni? Kau nak bagi lingkup ke kerajaan ni? Itu soalan dia. Lepas tu apa? Sebenarnya kau tak ada idealisme perjuangan yang kita kata prinsip untuk ubah sistem pemerintahan. Dia tak ada fikir tu. Yang penting aku dapat kuasa, yang penting menang, yang penting aku jadi menteri. Itu yang kita fikir. Sebab itu awal saya sebut tadi, premis awal kita kena sebut kita memang nak menang tetapi jangan sampai gandai prinsip. Gitu. Jangan sampai gandai prinsip. Habis nak bagi semua, tak apalah. Dia kenapa nak lantik Syafiq Abdal, kenapa nak lantik tu? Orang macam ni bab prinsip ni dia bukan soal nombor 1. Dia nombor 7, nombor 8, nombor 10, nombor 20, nombor 30 lah. Kalau buang kluster mahkamah, tapi aku sebagai Perdana Menteri, tak pelik geng ni tak janggal, tak sokong. Dia tak janggal, dia rasa okey, tak ada masalah, betul kita jadi menteri. Nampak? Kan? Buktinya tu kita tengok masa sebelum jatuh Pakatan Harapan, tu sendiri dia kata okey kita buat kerajaan perpaduan. Maksudnya pas ada UMNO ada, itu bukan kerak. Maksudnya apa? Itu isu dia
Jadi saya pun pelik kenapa nak latih Tun, kenapa nak Syafiq Abdal. Oh sebab kau tak nak Ibrahim. Ada pula orang berhujah. Dia kata, oh sebenarnya kita nak cukupkan bilangan itu dengan lantik lead dia adalah Syafiq Abdal. Okey, sekarang Syafiq Abdal tak nak kat kita. Kalau kita lantik Syafiq Abdal, agak-agak Anwar Ibrahim bersokong pula ke situ. Macam mana pula? Oh, Anwar Ibrahim kena berjiwa besar. Lepas tu kenapa Syafiq Abdal tidak berjiwa besar? Kenapa Tun tidak berjiwa besar pula? Oh, tak ada soal macam tu. Kan lebih baik kita lantik orang yang boleh rego dengan dua pihak. Siapa dia? Mak Sabu lah. Mak Sabu kan boleh kawan dengan Anwar Ibrahim, boleh kawan dengan Mahathir, boleh kawan Syafiq Abdal. Mak Sabu lah kita lantik pengurusi Pakatan Harapan. Wah, aku cakap gitu besar. Anwar pula besar. Tu problem Jadi yalah, biar fikir dia betul lah orang mana pun Ni saya tak cakap semua Saya cakap ni ada yang tertentu. Orang mana ni ramai, bagus-bagus, tak ada apa pun. Yang saya sebut ni adalah melibatkan ni yang geng-geng apa ni Bukit Bintang ni, golongan yang tak ramai ni. Dalam amanah paling tak ramai itulah geng-geng tu. Adalah 4 orang ketua apa amanah di peringkat wilayah tu kan. Itu golongan tak ramai. Kepung antaranya. Kepung tu dia punya pengurusi dia tu baik dengan saya. Dia sendiri tak setuju statement daripada ketua pemuda dia. Adalah golongan terpencil, tapi terpencil ni telah menyebabkan politik Malaysia sekarang ni haru-haru ni dalam Pakatan Harapan. Ni golongan kecil ni. Tapi yang pelik ni, pemimpin mereka tak tolak. Aduh, salah. Aku peringkat ni Mak Sabu, Solin Ayub, dia tak nak tolak pula. Dia buat tak tahu, buat lembu kenyang. Last kali yang kita bergaduh ni macam mana ni? Itu isu Pada saya, pelik lah cara fikir kan. Saya nak bercadangkan lah, kalau kamu betul-betul nak tambah cukup lagi bilangan dengan ambil daripada sokongan warisan, daripada Tun punya geng tu pula, bukan lantik Tun sebagai lead, bukan lantik Syafiq Abdal, tapi lantiklah saya cadang 2 orang. Yang pertama Salahuddin Ayub ataupun Mak Sabu. Tu cadangan saya. Harap jangan tuduh saya sesat pula sekali lagi. Kalau kita nak menang sekarang ni, aku rasa kalau kita berusaha untuk merampas, okeylah kita usaha tetap usaha Usaha memang kena usaha, tu penting. Sebab kita kena terima satu hakikat. Sekarang ni rakyat Malaysia ni kita beban kita ada masalah besar pada isu peningkatan angka-angka orang yang terlibat dengan COVID-19. Satu. Lepas tu dekat negara kita ni orang mati agak meningkat dan negara kita ni antara yang agak bahaya agak yang terteruk juga dalam hal COVID-19 dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain 2. Yang ketiganya kita ada beban lain lagi, iaitu ramai dah orang bunuh diri dah ni. Anak saya ni bila dengar orang mati COVID, kita boleh terima lagi sebab ini penyakit yang sedang tersebar kat negara kita. Tapi kalau sebut bunuh diri, saya tersentuh tu. Jadi susah nak terima. Apatah lagi, saya follow cerita bunuh diri ni. Maklumat berita tentang bunuh diri, laporan berita daripada polis buat statement. 60% di kalangan orang Melayu Islam. Orang Melayu ni bunuh diri ni berganjil. Kalau orang Cina mati bunuh diri, kita pun faham. Itu dah yalah, benda tu buruk juga, tapi dia agak boleh diterima lagi walaupun benda tu buruk. Tapi kalau orang Melayu, benda tu ganjil. Tiba-tiba yang ramai bunuh diri ni 60%. Kerajaan yang naik ni kita nampak dia macam tak ada plan tau. Bukan sekadar tak ada plan, macam mangkuk pun dia juga. Bukan sekadar mangkuk ayu, mangkuk tandas pun buruk dia berlaku. Itu berlaku kan. Macam mana dia boleh ke Kedah, lepas tu dia naik sampai 52 kereta escort dia tu. Tu tak boleh fikir lah punya teruknya UMNO tu. Tu satu part lah. Sebab itu kita ni kena letak tokoh orang yang dia ada plan macam mana untuk nak mengatasi masalah COVID-19. Itu antara benda kita kena fikir jugalah begitu. Cumanya mungkin kita kena fikir juga mungkin satu hikmah daripada Allah SWT dalam hal sebegini, situasi macam ni, mungkin dia nak suruh kita fokus untuk pilihan raya. Fokus pilihan raya. Sebab bila UMNO gagal lurus sebagai contoh, bila PN gagal lurus, PAS gagal lurus, COVID-19, orang ni makin benci tau. Kalau kita tengok dalam Facebook tu, Azmin Ali buat satu statement, orang maki kat bawah tu berderet, ada seorang puji. Ada seorang puji, dekat bawah tu orang maki pula mamat yang puji tu pula. Itu berlaku dalam Facebook Azmin Ali. Kan benda yang sama pada Muhyiddin Yassin dan sebagainya lah. Benda tu berlaku. Kan jadi tak kira lah. Jadi tu sebab orang kata, ui mantik aras tinggi dah ni. Kan itu dah berlaku lah. Jadi mungkin ada benda kot Tuhan nak tunjuk pada kita untuk PRU akan datang. Makanya kita kena fokus pada pilihan raya. Kan kalau sekiranya kita nak memperkukuhkan Pakatan Harapan ni, cakap-cakap yang tak apa cerdik datang daripada orang-orang amanah tertentu ni, tolong berhenti. Kalau nak fokus pada Pakatan Harapan, kalau nak bising juga, biar kita solo masing-masing. Sebenarnya tak ada benda salah pun kalau kita nak solo. Sejarah dah berlaku dekat Malaysia. Barisan Alternatif tu kita baca balik 2008 yang kita menguasai beberapa negeri. Bergabung tu hanya 2 parti pada masa tu, PAS dengan PKR, Parti Keadilan. Gabung 2 parti je kan, nego kerusi 2 parti.
Lepas tu bila menang, tubuh barisan alternatif, DAP pun masuk. DAP masuk kemudian. Jadi kalau usaha masing-masing, lepas tu kita gabung selepas daripada DPRU, tak jadi masalah apa pun. Kan? Bila kita solo, mungkin kita boleh fokus kerja masing-masing. Tetapi idea nak solo tak solo ni tak jadi isu jika kamu tak serang. Tapi kalau kamu serang, jadi gaduh. Bila serang jadi gaduh, makanya Pakatan Harapan itu sendiri akan jadi longgar. Nampak Macam orang, saya ada baca, saya ada dapat maklumat lah, saya tak tahu sejauh mana benar ataupun tidak. Katanya memang Anwar Ibrahim dah runding dengan GPS, tetapi GPS letak syarat. Antara syarat dia kata PRN akan datang, jangan libatkan amanah dengan DAP. Kalau amanah dengar, DAP dengar, setuju ke dengan syarat yang GPS letak tu? Macam mana pula agak-agak? Saya tak tahulah sejauh mana benar ataupun tidak. Tapi itu yang saya dapat maklumat. Maksudnya, Anwar Ibrahim tu duk jaga lagi ni parti DAP, duk jaga lagi parti amanah. Tapi ni ada individu tertentu, bukan saya tak kata semua parti individu tertentu. Dia orang ni kira nak serang dia. Ni tak boleh fikir. Hanya fikir perut sendiri tapi tak fikir macam mana kita nak urus parti ni dengan baik. Tu masalah dia gitu. Jadi saya simpulkan, kita fokus pada pilihan raya. Kalau betul-betul nak sama Pakatan Harapan, ni cakap-cakap bodoh ni jangan, tolong berhenti. Ada sebilangan pimpinan-pimpinan kawasan, pimpinan bahagian tertentu lah dekat amanah itu duk cakap lagu tu, makanya pimpinan tertinggi tolong tegur. Tegur tidak boleh diam, kena public sebab dia cakap di public. Supaya ni yang Pakatan orang Parti Keadilan ni pula, dia pun nampak okey, nampaknya ada keseragaman antara Pakatan Harapan. Rasa kalau macam tu sikap kita, insya-Allah okey. Saya rasa itulah pandangan yang saya kemukakan pada malam ni. Wallahualam.